Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, hari ni jom kita share tentang dressing. Kita nak cuci luka, macam mana kita nak buat. Okey, so yang ni sebagai panduan sahaja. Kita kena tengok juga situasi masa tu. Lepas tu apa yang kita boleh tambah baik dan sebagainya lah. Okey, ini sebagai panduan saja. Okey, so untuk yang pertama sekali kita kena tahu solution apa kita nak pakai untuk dressing. Okey, selalu yang kita nampak dua botol ni lah. Okey, yang ni Flavin ubat kuning, ataupun yang ni normal saline ataupun air garam lah. Okey, so bila kena guna normal saline, bila kena guna Flavin ni. Okey, so untuk luka yang baru, contoh baru saja accident tadi, luka tu baru dan bersih, kita guna normal saline sudah cukup. Tak perlu guna Flavin. Sebab apa? Flavin ni dia sebagai membunuh bakteria. So dia akan bunuh semua bakteria, termasuk bakteria yang baik lah. So kita punya badan ni ada juga bakteria yang baik, bakteria yang bantu untuk sembuh kembali luka tu lah. So kalau kita luka baru, kita guna Flavin, bakteria yang baik tadi pun akan terbunuh juga. So tak dapat bantu untuk proses penyembuhan lah. So luka yang baru kita panggil luka akut, acute lah. Acute punya luka dalam 24 jam, 48 jam, 72 jam. Yang baru ni 2-3 hari punya luka, kita guna normal saline dah mencukupi. Sebab dia untuk menghentikan merencatkan pergerakan bakteria tu. So guna air garam pun dah cukup, tak perlu mematikan bakteria. Okey, kemudian yang ni normal saline, macam mana nak guna dia? Okey, seboleh-bolehnya bila buka tudung ni, okey, seboleh-bolehnya jangan macam ni. Kemudian kita lap luka, jangan terus ke botol. Okey, sebaik-baiknya tuang macam ni. Ayat tumpah pun tak apa. Okey, supaya kalau ada bakteria dekat kain gauze ni, kain kasar ni, kain gauze ni, bakteria tu tak masuk dalam botol ni apabila kita buat macam ni. Nampak? So kita jaga kandungan dalam botol ni sentiasa dalam keadaan yang bersih. Okey, so tuang, jangan macam ni. Okey, kita kena macam ni. Okey, supaya kalau ada kotor dekat kain tu tak masuk dalam botol itu. Kemudian bila dah basah kain gauze ni, okey, tengok keadaan. Ada setengah keadaan perlu dab saja. 1 2 3 dab saja. Ada setengah keadaan perlu tarik sedikit. Okey, pasir dia banyak, habuk dia banyak. So kena tarik sikit. Okey. Prinsip cuci luka dia ada dua. Satu, dari dalam ke luar. Maksudnya dari tengah ke luar, dari dalam ke luar. Okey. Tuan. Buat live pula tuan. Yang kedua, prinsip cuci luka daripada bersih ke kotor. Maksudnya kita kena cuci dulu kawasan yang bersih, baru pergi kawasan yang kotor. Okey, kalau dalam keluar, maksudnya daripada dalam kita keluar. Okey, kalau ada luka yang lebih dalam tu, settle yang tu dulu, baru kita ambil luka yang dekat permukaan sahaja. Okey, so pastikan yang bersih ke kotor. Kita tak mau yang kotor ke bersih. Okey, kalau ikut cikgu saya, dia kata berdosa. Sebab kalau kita bawa yang kotor kepada bersih, maksudnya kita membawa kuman ke luka yang bersih tadi. Patutnya luka tadi tak teruk, tapi sebab kita cuci teknik yang salah, kita menyebabkan jangkitan kuman dekat tempat lain pula, merebak pula jangkitan kuman tu. Kalau ikut cikgu saya, dia kata berdosa buat dekat pesakit macam tu. So kena tahu juga. Okey, so kita kena cuci dari bersih ke kotor. Cara cuci pun ada cara dia. Okey, contoh kita cuci dulu. Okey, ini cuci yang pertama. Okey, kemudian kena cari kawasan lain yang tak ada darah. Gauze kan besar, kita cari kawasan yang tak ada darah, tak ada pasir, tukar. Okey, sini dah guna. Okey, cari kawasan yang belum guna lagi, tukar. Okey, mana lagi belum guna? Belakang ni. Okey, tukar. Habis masuk dalam plastik kuning. Okey, so cara dia sentiasa tukar tempat. Pastikan kita cuci tu kawasan yang
menggunakan gauze yang bersih. Jangan yang kotak tu, yang satu tu lah. So tak boleh ni lah, tak boleh nak tak betul lah cara macam ni. Okey, patutnya sapu sekali, lepas tu tukar tempat yang belum guna, tukar lagi tempat yang belum guna, tukar. Okey, kemudian sini pun sama, tukar. Okey, kemudian masukkan dalam satu plastik. Okey, supaya kotak yang ada dekat kain gauze ni, kain kasar ni tak pi ke tempat lain. Masukkan dalam satu plastik. Yang kedua, tujuan nak masuk dalam plastik ni supaya nampak lebih profesional. Kita bukan jenis buang sampah merata-rata. Kita nak nampak lebih profesional, kita simpan baik-baik dalam satu tempat. Okey, plastik tak semestinya beg kuning saja. Okey, kalau tak ada beg kuning ni, apa-apa beg yang dirasakan sesuai, masukkan semua yang bahan yang kita dah guna untuk cuci luka tu dalam satu tempat. Kita nak jaga kebersihan kawasan tu. Okey, kemudian ambil pula kain yang lain. Okey, ambil pula kain yang lain. Buat lagi. Okey, kalau ikut, okey, kalau kes yang accident dan sebagainya, kita tak perlu cuci yang begitu dalam macam yang saya akan ajak ni lah. Okey, tapi kalau kes yang sport injury, kita standby sukan bola, badminton dan sebagainya, masa tu ada luka, then kita kena cuci guna clinical guideline ni. Okey, satu luka yang terbuka lah, luka yang cala bala tak kira lah, luka yang terbuka yang perlu jahitan. Okey, 1 cm kena cuci sebanyak 60 ml normal saline. 1 cm terbuka kena cuci 60 ml normal saline. Kalau ikut guideline klinikal lah. Okey, sekurang-kurangnya 200 ml kena cuci. So kena tuang dekat luka tu. Kalau 1 cm 60. So agak-agak ni 5 cm ni, 5 kali 60 300 ml. So dalam ni ada 500, kita kena buat sampai lebih dari setengah lah. 300 ml, 60%. Kalau luka tu 1 cm, kita kena cuci 200. Kalau 2 cm pun cuci 200. 3 cm pun cuci 200. 4 cm 240. 5 cm 300. So kiraan yang macam tu. Minimum 200, setiap cm yang tambah tu akan jadi 60 tambah. Okay. So kalau yang ni untuk sport injury lah selalu. Kita standby sukan, dia tak pergi hospital. So kita wajib cuci ikut clinical guideline ni. Okay. Tapi kalau kes yang MVA yang memang nanti pergi hospital pun akan cuci lagi. Kita just cuci yang mana nampak obvious, kemudian tutup untuk hentikan pendarahan. Yang tu yang paling penting. Okay. So yang tu untuk luka acute. Luka yang baru kita cuci guna normal saline, air garam lah. Okay. Air garam ni boleh buat sendiri kat rumah. Kalau kata tuan-tuan perempuan ada kat rumah, luka terjadi kat rumah, guna air suam. Jangan air yang panas, yang mendidih. Air suam, campur sedikit air garam. Okay, kalau ikut sini, larutan dia 0.9% garam. So 1% je garam. Yang 99% lagi air. So sangat sikit saja garam. Okay. So yang ni untuk luka yang baru, luka yang acute. Maksudnya luka yang tak sampai 72 jam. Luka yang selepas 72 jam, luka tu dah lama, lepas 3 hari tak sembuh-sembuh, lepas tu dah nampak tanda-tanda nak jadi nanah ataupun dah jadi nanah dah, wajib kena guna Flavin. Masa tu normal saline saja tak cukup. So kena guna Flavin. Kita kena cuci luka, buang semua nanah tu, korek nanah tu sampai keluar, sampai nampak yang warna merah saja, yang daging sahaja, yang darah saja. Baru kita masuk letak gauze. Okey. Baru kita letak gauze, tuang Flavin, kemudian letak sikit. Letak di kawasan luka saja. Flavin ni dia sangat kuat. Kalau kita letak terlalu besar, kawasan lain pun jadi kering, jadi tak cantik. So kawasan yang luka sajalah. Okey. Atau yang itu saya kata luka lama lah, ataupun luka pembedahan. Okey, ada setengah orang tak boleh nafas, dia masuk chest tube. Ada paru-paru dia ada air, dia masuk chest tube. Tube tu di keliling ni pun kena letak Flavin untuk mengelakkan kuman masuk melalui tube tadi. Okey, ataupun luka pembedahan yang macam mana? Kalau doktor buat pembedahan yang kena potong perut dan sebagainya, kawasan tu kita letak Flavin untuk mengelakkan
jangkitan kuman masuk daripada luka tu. Nanti masuk ke dalam lagi teruk lagi bahaya. Okey. So yang lama ataupun luka pembedahan, kita guna Flavin lah. Yang lama ni dalam bahasa Amerika kita panggil kronik. Kalau baru dalam bahasa Amerika kita panggil acute kronik. Lepas ni orang tanya acute, orang cakap acute saja automatik kita tahu dah. Acute tu maksudnya baru, 24 jam, 72 jam. Yang kronik ni maksudnya lama, dah lebih 72 jam. Kronik tu yang lama lah. So yang baru guna normal saline, yang lama guna ubat kuning. Ada setengah orang panggil ubat kuning. Okey, yang ni kita panggil Flavin. Pun boleh. Okey. Seelok-eloknya kita punya first aid jangan buka siap-siap dia punya balutan. Tak mau macam ni. Tak mau buka siap-siap. Sebab apa? Kalau buka siap-siap, kuman, habuk, pasir semua boleh ada kat sini dan kita pula pergi cuci luka pesakit. So sangat tak bagus untuk pesakit. So yang baik sekali semua peralatan mencuci tu dalam bungkusan. Yang tu yang terbaik sekali. Jangan buka siap-siap. Tolong jangan buka siap-siap. Bila buka macam ni, lepas sebulan baru guna. Dalam masa sebulan tu habuk, pasir dan sebagainya. Ini saya buat contoh lah. Jangan buka siap-siap. Okay? Sebaiknya semua ada dekat sini. Alamak, ada telefon. Okay. Ayat Ahad ni. Okay? Sebaiknya semua dalam bungkusan macam ni. Okay? Dan bungkusan ni, perasan tak? Dia ada warna hitam ni. Okay? Saya jawab telefon sana. Hello, selamat pagi. Tanah Wahab. Ya. Yeah. Tuan Aizat seorang. Tapi bos orang main lah. Kau peci main lah. Okey. Okay, sorry. Ada telefon tadi. Okay, so kalau perasan, kita punya packing ni untuk dia ada tulis nama lah satu, Gauze Pack. Lepas tu dia tulis tarikh yang dia sterile, tarikh yang dia benyah kuman. Bahan ni lah, ni bulan 9 tahun 2020. Oh, lamanya. Okay, apa bukti dia dah buat sterile? Yang hitam ni bukti dia. Okay, sebab tip ni sepatutnya line ni warna putih. Selepas kita masuk dalam oven, kita panaskan dia pada suhu berapa, selama beberapa minit, dia akan nyah kuman. Okay? Nyah kuman ni, tujuan dia untuk, bila kita cuci luka pesakit tu, dia punya kuman daripada gauze ni, tak ada pergi sampai ke pesakit. Tak jadi jangkitan silang lah. So, yang ni bukti dah. Yang hitam-hitam ni, yang ni bukti dah. Asalnya tip ni, garisan ni warna putih, lepas dah masuk oven dia jadi hitam. Bila bila kita tengok ini, kita boleh tahu yang ni boleh guna atau tak. Macam mana kita nak tahu? Kalau permukaan dia basah, tak basah lah, kering, dan tip dia warna hitam. Yang ni boleh guna. Okay? Kalau basah saja, automatik tak boleh guna. Dah tak sterile. Lah, tak berbahaya untuk pesakit. Kalau ada infection, ada habuk, kuman dan sebagainya, kita pula sapu kat pesakit, tak bagus untuk pesakit. So, pastikan first aid kita semua dalam bungkusan. Jangan buka. Nak guna baru buka. Okay? Nak guna baru buka. Jangan buka siap-siap. Ada setengah orang rajin. Dia siap susun lagi. Susun siap-siap. Jangan macam tu. Nak guna baru buka. Okay? Nampak? Nak guna baru buka. Simpan je dalam first aid. Jangan kacau. Nak guna baru buka. Okay? Tujuan dia supaya menjaga kebersihan benda tu lah. Nak guna baru buka. Tak guna jangan buka. Jangan buka siap-siap bandage. Jangan buka siap-siap triangular bandage. Jangan buka gauze siap-siap. Jangan buka gamji siap-siap. Boleh? Nah? So untuk luka macam tu, kalau kita recap balik lah. Kalau baru, kita guna normal saline. Cara guna, mesti tuang. Okay? Air tu kena keluar daripada botol. Jangan kita bawa kain gauze ni pergi dekat botol. Tak bersih lah, tak bagus lah macam ni. Okay? Air tu kena tuang keluar. Okay? So, kalau ada benda yang tak baik dekat gauze ni, dia tak infect satu botol punya solution. Okay? Kemudian
kalau kata pesakit tak mau pergi hospital, then macam mana kita nak cuci yang baik? 1 cm luka terbuka, kita kena cuci sebanyak 60 ml. Okey, minimum 200 ml. So 1 cm luka terbuka, kita kena cuci 200 ml. 2 cm luka yang terbuka, kita kena cuci 200 ml. 3 cm luka yang terbuka, 200 ml juga. 4 cm luka terbuka, 240 ml. 5, jadi kalau 5 cm luka yang terbuka, 300 ml. So tengok berapa panjang luka tu yang terbuka. Okey, letak, cuci. Okey, kemudian baru kita guna gauze pula, cuci lagi. Okey, supaya dengan harapan cucian yang sebanyak itu, kuantiti dia boleh mengurangkan dia punya infection, boleh cuci betul-betul kotak dia dan sebagainya lah. Okey, tapi kalau kronik lebih dari 72 jam, lepas tu luka tu nampak nanah, so kita guna gauze, buang nanah dulu, memang sakit. Okey, buang sampai nampak kulit isi yang merah cantik tu saja. Yang tu baru kita letak Flavin ni sikit dekat kawasan luka tu. Kemudian setiap hari kena cuci luka tu. Hari-hari kena buat dressing. Daily dressing kita panggil, daily dressing, supaya gauze tadi yang kotak tu kita buang, kita cuci balik, kita letak gauze yang baru, ganti yang baru. Okey, ataupun luka pembedahan guna yang ni. Tujuannya kita nak elakkan kuman masuk melalui alat pembedahan. Contoh lain untuk pembedahan, orang patah tangan, patah kaki. Okey, dia ada pasang area, pasang tak? Contoh pasang tangan kan, kaki, tangan yang patah, dia pasang area tu, kat bawah tu yang dekat dengan kulit tu, kena letak Flavin ni, ubat kuning ni, supaya dia kalau ada kuman tak masuk dalam tu. Hari-hari kena letak, pelan-pelan lah, jangan kasar. Area dia bergerak sakit lah, untuk sakit tu kan, pelan-pelan. Setiap area tu kena letak gauze yang dah dituang ubat kuning ni, Flavin ni. Lepas tu balut keliling tu. Esok tukar pula, buang gauze yang lama, ganti gauze yang baru, ganti swab yang baru dan sebagainya. Okey, atau lepas tu pastikan kita punya peralatan semuanya dibungkus dulu. Jangan buka, nak guna baru buka. Fikir dulu, nak guna baru buka. Okey, perlu, okey, baru buka. Jangan susun siap-siap. Okey, macam contohlah saya buat ni. Saya buat contoh, saya susun siap-siap. Nak bagi nampak, ada setengah suka susun siap-siap. First aid, kami kena ready siap-siap semua ni. Kalau pesakit jadi, terus guna untuk pesakit. Ini tak bagus, tak sterile. Okey, tak bersih. Okey, so kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh tanya dekat ruangan komen kat bawah. Nanti ada peluang kita pergi ke topik-topik yang lain pula. Terima kasih kerana menonton.